Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Hasrina binti Baharum selaku pensyarah khusus BSS 3173 Perusahaan Melayu serta rakan-rakan seperjuangan sekalian. Nama saya ialah Farah Aida binti Ghazali sebagai moderator anda dalam mengupas tajuk forum kita pada hari ini, iaitu seloka sebagai sindiran dan alat kritikan secara halus dalam masyarakat Melayu zaman dahulu. Sebelum saya memulakan perbincangan pada hari ini, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli panel kita. Bersama saya adalah 7 orang ahli panel yang tidak asing lagi. Selamat datang saya ucapkan kepada panel pertama kita iaitu Nur Nazatul Ashikin binti Muhammad Radi. Panel kedua ialah Nur Azwa Afika binti Izzuddin. Panel ketiga ialah Aimi Syahira binti Ismail Syarzi. Panel keempat ialah Muhammad Azrul bin Muhammad Yusof. Panel kelima ialah Muhammad Hazim Syahiran bin Zawawi. Panel keenam ialah Siti Nur Hidayah binti Saini dan yang terakhir panel ketujuh ialah Nur Izazi Syaza binti Jaini. Baiklah, tanpa membuang masa, boleh saya minta panel pertama kita untuk menceritakan serba sedikit tentang sejarah dan latar belakang seloka. Dipersilakan. Terima kasih saudari moderator Farah. Okey, umum mengetahui bahawa seloka merupakan bentuk puisi Melayu tradisional sama ada berangkap atau tidak. Jika berangkap, seloka tersebut tidak tetap dari segi jumlah rangkap, jumlah kata dalam sebaris dan juga rima akhirnya. Istilah seloka berasal daripada perkataan Sanskrit sheloka. Dalam bahasa Melayu, seloka berarti berseloroh, berjenaka atau menyindir. Seloka juga merupakan puisi yang paling tua dalam kesusastraan Melayu dan seloka dipercayai datang ke alam Melayu bersama-sama perkembangan agama Hindu di Asia Tenggara. Teks Mahabharata dan Ramayana merupakan buku terawal yang ditulis dalam bentuk seloka. Sebagai puisi tradisional karangan berangkat atau bahasa berirama, seloka mengandungi pepatah, bidalan atau perumpamaan yang mengandungi unsur jenaka, gurau senda, olokkan, ejekan. Walaupun seloka merupakan puisi yang bercorak senda gurau, namun isinya mengandungi sindiran yang menjadi pengajaran dan teladan kepada pembaca. Kebanyakan seloka Melayu ditulis dalam bentuk terikat, iaitu 4 baris serangkap dengan memakai bentuk pantun atau syair. Selain itu, seloka juga ditulis dalam bentuk bebas, iaitu setiap baris ini menjadi isi seloka berkenaan. Seloka juga memerlukan beberapa baris untuk melengkapkan keseluruhan idea. Dari segi bentuk, seloka hampir sama seperti gurindam dan juga talibun. Secara umumnya, seloka merujuk kepada satu cerita yang benar dikenali dalam masyarakat Melayu seperti Pak Kaduk dan Lebay Malang. Seloka ini juga bertujuan untuk mengejek atau menyindir anggota masyarakat yang berperangai seperti yang digambarkan oleh watak-watak tersebut. Walaupun begitu, seloka ni tidak luas digunakan seperti peribahasa. Itu sahaja jawapan daripada saya. Berbalik kepada moderator kita. Baiklah, terima kasih kepada panel pertama atas penerangannya sebentar tadi. Seterusnya, soalan saya kepada panel kedua, apakah fungsi atau peranan seloka dalam masyarakat? Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada saudari moderator yang molek perketinya membawa rasional persoalan. Untuk menjawab pertanyaan saudari sebentar tadi, izinkan saya memetik pandangan Darus Ahmad dalam Alam Puisi Melayu tahun 1960. Seloka berperanan dalam memberikan kritikan kepada masyarakat tanpa menggurus hati mana-mana pihak. Hal ini dikatakan demikian kerana walaupun seloka dikarang untuk menyampaikan kritikan dan sindiran terhadap sesuatu kebincangan yang berlaku dalam sesebuah masyarakat secara tajam, berlapik dan berkias dalam nada bergurau, namun ia masih mengekalkan nilai kesopanan sesebuah masyarakat. Dalam hal ini, kita dapat kaitkan dengan seloka Pak Pandir, di mana seloka tersebut menunjukkan fungsi dan peranan dalam mengkritik dan memberi sindiran terhadap tingkah laku masyarakat yang suka mendahulukan perasaan orang lain berbanding diri sendiri dalam membuat sebarang keputusan. Jelaslah bahawa seloka menunjukkan masyarakat Melayu tidak mengkritik secara terus, tetapi menggunakan caranya halus serta kata-kata yang digunakan dalam seloka juga menunjukkan lambang yang mengandungi makna tersirat. Itu sahaja daripada saya. Kembali kepada saudari moderator. Terima kasih panel kedua. Saya bersetuju dengan saudari. Sememangnya adat orang Melayu ni kan sangat bersopan santun dan tidak akan menegur atau mengkritik secara terang-terangan. Maka melalui seloka, ada maksud tersirat di dalamnya untuk dijadikan sebagai teguran atau pengajaran kepada masyarakat.
Saya mempersilakan panel ketiga untuk menjawab soalan yang berbunyi, apakah bentuk atau ciri umum yang terdapat dalam seloka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator yang cantik manis. Seloka ialah puisi tradisional yang berbentuk bebas. Jumlah baris dalam satu rangkap tidak terikat dan jumlah perkataan dalam satu baris juga tidak terikat. Ciri utama seloka mengandungi sindiran yang ditujukan kepada orang-orang tertentu. Sindiran juga merupakan nasihat. Dalam masyarakat tradisional yang mementingkan sifat malu dan budi bahasa, berterus terang dianggap sebagai tidak baik atau kurang ajar. Memberi nasihat melalui sindiran adalah lebih baik. Dalam seloka terkandung sindiran yang menjadi nasihat. Seloka biasanya juga ada cerita di sebalik seloka tersebut. Misalnya seloka Pak Pandir yang membuatkan ceritanya dikenali masyarakat dan tersebar luas. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Kita kembali kepada moderator. Terima kasih panel ketiga atas penerangan sebentar tadi. Seterusnya, soalan saya kepada panel keempat. Pada pendapat anda, mengapakah seloka dijadikan sebagai satu alat sindiran? Baik, terima kasih kepada saudari moderator. Untuk menjawab soalan saudari, yang pertama kita pergi kepada fungsi seloka itu sendiri. Seperti mana yang kita semua sedia maklum, seloka sangat kaya dengan apa orang kata nasihat. Jadi dengan adanya seloka ni, secara tidak langsung ia mampu menyampaikan nasihat dengan baik dan bersopan santun. Seperti mana yang kita semua sedia maklum, orang Melayu ataupun masyarakat Melayu terdahulu, sejak dahulu lagi, mereka sangat mementingkan kesopanan dan ketatasusiliaan. Jadi untuk menjaga kesopanan tersebut, jadi seloka ni dijadikan sebagai orang kata alat untuk menyampaikan sindiran ataupun nasihat supaya tiada pihak yang akan berkecil hati seterusnya mampu orang kata mencetuskan perbalahan dalam masyarakat. Jadi dengan adanya seloka ataupun apabila seloka ni dijadikan alat untuk menyampaikan sindiran, secara tidak langsung ia mampu menjadikan sebuah masyarakat itu lebih harmoni dan aman. Terima kasih. Terima kasih panel keempat kerana mengukuhkan lagi penyampaian isi panel kedua dan panel ketiga. Oleh itu, jika kita nak sindir orang, gunakanlah seloka. Lebih bertapis, kata panel-panel kita. Okey, soalan susah sikit untuk panel kelima. Seloka terdiri daripada aliran pemikiran apa dan mengapa? Terima kasih saudari Farah. Baiklah, untuk menjawab soalan itu, seloka kebiasaannya memegang aliran pemikiran klasisme. Hal ini demikian kerana seloka walaupun mempunyai niat-niat tertentu untuk mengejek, menyindir dan berjenaka, ianya juga membawa maksud tersirat iaitu mengkritik tingkah laku dan sifat-sifat yang negatif. Sekiranya diketepikan unsur-unsur sindiran itu, kita dapat lihat seloka mempunyai tujuan yang baik untuk membantu seseorang untuk menyedari kesilapan mereka dan juga sifat yang tidak baik untuk berubah menjadi lebih baik. Oleh itu, ianya selari dengan aliran klasisme yang bertunjangkan nasihat dan tanggungjawab sosial sebagai medium atau alat pendidikan untuk mengajar manusia mempunyai kepribadian yang murni. Sebagai contoh, seloka anak dan ibu dan juga seloka nasihat merupakan seloka yang mengandungi pengajaran dan berunsurkan nasihat kepada masyarakat. Sungguh intelektual pemikiran panel kelima kita. Terima kasih. Panel keenam, saudari bersedia? Berdasarkan seloka ini, bagaimana saudari boleh kaitkan aliran pemikiran klasisme dengan contoh seloka yang dipaparkan? Terima kasih kepada saudari moderator. Sebelum menjawab persoalan saudari itu tadi, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi Siti Nur Hidayah binti Saini, bernombor kad matrik D2019108760. Seperti saudari dan panel-panel yang lain telah ketahui, aliran klasisme merupakan karya sastra yang bertunjangkan nasihat dan tanggungjawab sosial dalam sesebuah karya, kerana sastra sebagai medium atau alat pendidikan di negara kita. Berdasarkan contoh seloka ini, ia banyak mengandungi unsur nasihat dan pengajaran kepada kita. Seperti pada rangkap pertama, kita dinasihatkan untuk tidak menangguh-nangguhkan waktu ataupun pekerjaan yang kita perlu lakukan, kerana ianya melambangkan satu akhlak yang terpuji.
Segala perkara yang baik itu perlulah dilakukan tanpa rasa ragu kerana ia tidak mendatangkan keburukan. Malah, jika kita melakukan hal yang sebaliknya, maka kita akan hidup dalam kerugian. Selain itu, menerusi sloka ini, kita juga dinasihatkan untuk sentiasa beriman dan taat kepada Tuhan. Kita perlulah sentiasa melaksanakan segala perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Seperti kita perlu sentiasa menutup aurat seluruh badan kerana jika terdedah, maka kesan buruk akan berlaku pada diri kita sendiri, iaitu seperti berlaku maksiat ataupun fitnah. Oleh itu, jelas bahawa sloka ini bertunjangkan aliran klasisme yang menunjukkan rasa tanggungjawab sesebuah pihak yang prihatin terhadap masyarakat kerana aliran ini bersifat kolektif, iaitu bersama-sama dalam melakukan sesuatu perkara demi memperoleh kebaikan. Sekian daripada saya, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada panel ke-6. Wah, bijak belaka panel-panel kita ni. Jelaslah bahawa sloka ini merupakan karya sastra aliran klasisme seperti yang dibuktikan oleh panel ke-6 sebentar tadi. Baiklah, soalan terakhir untuk panel ke-7 kita. Wajarkah sloka digunakan pada zaman sekarang? Dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator kita. Baiklah, berdasarkan soalan yang dikemukakan iaitu wajarkah penggunaan sloka digunakan pada zaman sekarang? Pada pendapat saya, pada zaman ini sloka sememangnya wajar dan patut digunakan. Hal ini demikian kerana seperti yang sudah kita ketahui, sloka merupakan karya sastra tradisional yang kurang mendapat sambutan pada masa kini berbanding pada zaman dahulu. Sloka amat popular dalam kalangan masyarakat Melayu tradisional kerana sloka mengandungi kritikan atau sindiran yang memberi impak terhadap pembentukan jati diri dan tingkah laku sosial yang baik terhadap khalayak. Sloka juga disampaikan secara berlapik dan berkias dalam nada bergurau tetapi memberi kesan kepada masyarakat. Justru itu, sloka penting digunakan semula kerana karya sastra tradisional Melayu ini syarat dengan pengajaran dan boleh dijadikan teladan dalam kehidupan seharian. Tambahan pula, pada zaman sekarang, sering berlaku kepincangan hidup dalam masyarakat, terutama generasi muda. Oleh sebab itu, pada pendapat saya, sloka memang wajar digunakan pada zaman sekarang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada panel kita yang terakhir kerana telah menyuarakan pendapat yang bernas. Tidak dapat dinafikan, memang terlalu banyak kepincangan hidup dalam masyarakat zaman sekarang. Oleh itu, sloka memainkan peranan yang sangat penting sebagai salah satu alat sindiran untuk dijadikan teladan kepada masyarakat. Terima kasih saya ucapkan kepada ketujuh-tujuh ahli panel kita kerana sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita bincangkan pada hari ini dapat memberi perspektif baru tentang sloka. Nampaknya masa amat mencemburi kita. Sebelum berakhir, saya berharap agar kita semua sebagai bakal guru dapat menggunakan sloka sebagai salah satu medium dalam pedagogi pembelajaran di sekolah supaya puisi tradisional ini tidak ditelan di zaman. Bak kata pepatah, tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian, terima kasih.